Okey, dan seterusnya untuk B. Okey, JKLM ialah image. Okey, kena tengok betul-betul JKLM. So ini ialah image bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan X dan Y. So JKLM telah diberitahu ianya ialah image. So ini ialah image. Okey, bagi ABCD. So ABCD ni ialah objek lah. So objek kamu ni tak berapa nampak sangat. So cikgu tulis macam tu. Okey, objek kamu yang besar. Okey, berdasarkan di sini objek kamu yang besar, so image kamu yang kecil lah di bawah penjelmaan XY. Okey, so kalau kamu dah tahu apabila ada dua huruf, so huruf yang akan diberi keutamaan ialah yang belakang dahulu, so Y lah dahulu. Okey, so Y kamu akan hadir dahulu kemudian diikuti dengan X. Okey, so kalau kamu tengok dengan baik, objek dekat sini, so bucu dia dekat atas ni. Okay, so nak jadikan image dekat sini, kalau kamu nak kata daripada objek terus menjadi image, okay, kalau ikutkan nampak macam kurang tepat lah. Sebab apa hal, kenapa dia masih ada bentuk yang dekat sini. So kalau kamu tengok objek dekat sini, bucu kat atas, dia terus nak jadi image dekat bawah. Kalau kamu nak kata pantulan, macam kurang kena. Okay, so apa hal, kamu akan ambil kamu akan ambil objek, kamu akan ambil image sementara, barulah dia menjadi image akhir dekat sini. So sebenarnya objek ini, dia mengalami ini dahulu, ini yang pertama, step dia yang pertama. So daripada sini, baru dia mengalami ini. Okay, dua langkah lah yang menyebabkan dia menjadi penjelmaan gabungan. Okay, so kalau kamu tengok objek, nak menjadi ini dahulu. So ini kalau kamu tengok dia mengecil. Okey. So pengecilan, tapi di dalam penjelmaan kita tiada pengecilan. Yang kita ada hanyalah pembesaran. So pastinya yang pertama stepnya ataupun langkahnya adalah Y. So Y kamu ini sebenarnya pembesaran. Okey, kita tulis dahulu. Y kamu adalah pembesaran. Okey. So apabila ianya adalah pembesaran, pastinya ada faktor skala lah. So kalau kamu tengok objek ini asalnya bucu dekat atas dan bucu yang sepadan dia dah jadi di bawah. Okay, so sebelum kita tengok ini bucu atas dengan bucu bawah, kita tengok dulu gambar ini. Kamu kata ianya adalah mengecil. Betul lah, ianya memang mengecil. So apabila mengecil, apa yang kamu kena tahu, apabila pembesaran yang normal, ianya menggunakan nombor bulat. Okey, nombor bulat sama ada faktor skala 2 atau 3 lah. Ini dia membesar dengan sempurna lah. Okey, tapi kalau kamu tengok daripada gambar, ianya mengecil. So apabila mengecil, kalau 1/2 dia jadi 1, apabila 2 dia menjadi 1/2 kalau dia mengecil. So kalau dia normal 3, so dia menjadi 1/3. So pecahan ini melambangkan dia mengecil. Itu yang kamu kena tahulah. Okey, so apabila melibatkan faktor skala gambarnya adalah pengecilan, ianya wajib akan menggunakan pecahan sebagai faktor skala. So kalau kamu tengok dekat bawah ni, okey, yang paling mudah kita tengok 1 kotak, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak di bawah. Dan yang sepadan adalah 1, 2, 3 dekat atas ni lah. So daripada 6, dia mengecil menjadi 3. So wajibnya ianya adalah pecahan 1/2 lah. Okay. Kerana kalau dia membesar secara normal, so dia akan menjadi pembesaran 2. Sebaliknya dekat sini dia mengecil. So apabila dia mengecil, so dia akan jadi pecahan 1/2. Dan kalau kamu tengok gambar kamu ni songsang, asalnya bucu dekat atas, kemudian bucu yang sepadan dia dah jadi duduk dekat bawah. Asalnya dekat huruf D dekat atas, kemudian dia dah menjadi bucu G. So apabila gambar kamu ni songsang dia akan keluar negatif. Okay, so kamu kena tahu dua perkara lah. Apabila gambarnya songsang, ianya akan menjadi negatif. Okey, so apabila gambarnya mengecil, ianya akan jadi pecahan. Okey, dan yang terakhir pastinya kita akan ada pusat putaran.
Okay, so pusat putaran kamu seharusnya pada pusat A21. So kalau kamu tengok gambar ni di antara objek ni dengan image sementara, objek ni, bucu ni dia jadi bucu ni. Okay, so bucu B dia jadi bucu E. So bucu C dia jadi bucu F. Tapi bucu A kamu ni tidak berganjak. So dia telah bertindih pada satu titik, iaitu titik putaran. Titik pembesaran dekat situ. So itulah pada pusat A, yang mana kalau kamu nak tulis sebagai pusat A sahaja pun boleh, ataupun kamu nak tulis pusat 21 pun boleh, ataupun nak tulis dua-dua pun tiada masalah. Okey. So mana-mana boleh terima, dengan syarat dianya lengkap. Pembesaran dengan faktor skala negatif 1/2 pada pusat A. Macam tu. Boleh. Okay, so kita akan tengok untuk X. So X ini sebenarnya adalah translasi. So macam mana cikgu boleh kata dia translasi? Translasi dia hanya gerakan gambar. So kalau kamu tengok E, dia digerakkan ke kanan, kemudian dia turun ke bawah, dia jadi K. So begitu juga dengan G, dia gerak sikit ke kanan dan dia turun ke bawah jadi M. So ini adalah translasi, dia tidak mengubah langsung gambar kamu. So pastinya ianya adalah translasi. Okay, so translasi memang kita akan ada XY sahaja. So translasi memang dia ada XY sahaja macam tu. Okay, so X kamu nak kena tengok lah. Kalau ikutkan dia bergerak ke kanan ni untuk turun ke bawah menjadi image akhir, berapa kotak? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dia 6 ke kanan dan 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah. So ianya adalah 6 positif ke kanan. Okay, dan ianya turun 4 ke bawah. So dia akan jadi negatif 4 lah. Okay, so siap. Itu adalah kamu punya huraian. Okay, dan soalan yang terakhir ni pastinya ianya akan menggunakan rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So apakah K? K ini adalah faktor skala dekat atas ni lah. Okay, so apa-apa untuk soalan nombor 2 ni dia akan bergantung kepada pembesaran yang ada di kamu punya 1A. Okay, ataupun 1B lah, ikutlah mana-mana pembesaran. Tapi K kamu pastinya ianya akan bergantung kepada faktor skala di atas. Sekiranya faktor skala kamu dekat sini salah, so di bawah ini memang dia akan menjurus kepada jawapan yang salah. Okey, diberi bahawa kawasan berlorek ABCD. Okey, so ini adalah objek. So ABCD, kawasan luasnya adalah 100. Okey, so dia suruh kamu kira luas JKLM image ni lah. Okey, so kita akan gantikan sahaja luas luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So K kita dah tahu, faktor skalanya adalah negatif 1/2 kuasa 2. So darab dengan luas objek 100 yang dia bagi ni. Okay, 100 yang dia bagi ni adalah untuk ABCD. So ABCD ni sebenarnya adalah objek. So kamu letak je lah luas objeknya ialah 100. Okay, so negatif 1/2 kuasa 2. Okey, negatif 1/2 kuasa 2 darabkan dengan 100. So kamu akan dapat jawapan luas image adalah 25. Okey, so logik lah sebab objek kamu nilai dia 100. So setelah dia mengalami pengecilan dan translasi, okay, mengalami pembesaran. Maksud cikgu pembesaran, tapi dalam erti kata lainnya ianya adalah pengecilan lah daripada gambar. So selepas dia mengalami translasi, so objek dia, image dia adalah 25. So betul lah tu, sebab objek dia lebih besar daripada image dia. So jawapan kamu ialah 25. Itu sahaja untuk penjelmaan kali ini.